menjadi satu daripada ayat yang senantiasa dibaca oleh khatib ketika berkhutbah. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Selalu kita dengar ayat ini dibaca oleh khatib ketika khutbah yang kedua. InsyaAllah pada malam ni kita ingin berkongsi penafsiran, huraian tentang ayat ini. Pendek, yang kita mungkin secara literalnya kita faham, namun eloklah kita berkongsi sebahagian daripada maklumat yang mungkin pada minggu yang lalu saya dah sebut sebahagian daripadanya. Kita lihat tentang kalimat Allah berselawat dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Imam Bukhari, seperti mana yang disebut oleh Abul Aliyah, yang dimaksudkan dengan selawat daripada Allah ialah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat daripada malaikat ialah doa malaikat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat yang dimaksudkan di sini, selawat Allah berselawat ke atas Rasulullah itu ialah pujian Allah kepada baginda. Selawat malaikat, malaikat mendoakan baginda. Kata Ibnu Abbas, selawat dekat sini ialah Allah dan para malaikat senantiasa melempahkan keberkatan, barakah, kebaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam bentuk bagi Allah rahmatnya kepada Rasulullah, dan bagi malaikat doanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata selawat Allah itu ialah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat malaikat ialah permohonan ampun. Malaikat berselawat kepada sesiapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita berselawat, malaikat akan berselawat untuk kita. Berselawat dekat sini ialah malaikat akan memohon keampunan untuk kita. Itu maksud seperti mana yang dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini sebelum ini saya dah cerita, tapi saya nak ulang balik. Bila Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyat ataupun cara untuk berselawat kepada baginda, seperti mana yang disebut dalam hadis ini. Ka'ab menyebutkan, dia kata ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat itu rahmat Allah ke atas Nabi, pujian Allah ke atas Nabi. Berselawat malaikat, memohon keampunan malaikat untuk Nabi. Kemudian perintah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ketika turun ayat ini, Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, qad alimna salam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tahu bagaimana cara memberi salam kepadamu, mengucapkan salam sejahtera ke atasmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi bagaimanakah cara untuk pakai fassalatu alaik? Bagaimana kami nak mengucapkan selawat ke atasmu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ucapkanlah. Ini selawat dipanggil Ibrahimi. Selawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Satu daripada lafaz yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah ini, lafaz ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini satu daripada lafaz selawat ke atas Nabi SAW. Dan menurut kitab Mustikah Hadis, dia kata seafdal-afdal selawat yang paling sempurna ialah selawat yang biasa dibaca ketika kita tasyahud akhir setiap kali salat. Berdasarkan kepada pandangan ulama, sesiapa yang bersumpah atau bernazar, contohnya tuan-tuan bernazar, saya kalau dapat PKP ni boleh pergi masjid, tak seperti PKP sebelum ni, contohlah, saya bernazar untuk berselawat kepada Nabi SAW. Lalu dia kata sempurnanya nazar itu bila kita membaca selawat Ibrahimi ini. Sempurna maknanya terlepaslah nazar kita itu bila kita menyempurnakan selawat Ibrahimi. Mungkin dekat Johor majlis selawat ni biasa kita adakan di masjid, di surau, tapi kalau di setengah tempat, saya kebetulan baru balik daripada Kelantan, baru sampai petang ni pun, hampir setiap hari ada rumah jemput buat selawat dekat rumah, dia jadi budaya. Mereka kata datang, kita nak selawat sikit dekat rumah, kalau kita doa selamat kan, dia selawat, lepas tu baca doa selamat, ada makan-makan. Musim maulid lah, musim maulid ni dia jadi budaya, hampir kebanyakan rumah buat selawat. Hatta semalam lepas Jumaat, masjid lepas je salam, imam baca doa, lepas tu bangun selawat. Selawat ringkas lah, yang ringkas, yang mungkin tak panjang. Jadi satu daripada selawat yang seafdal-afdal ialah selawat Ibrahimi ini. Kemudian kita lihat ayat yang kita baca ini. Part yang kedua dalam ayat ini menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mufassirin menyebutkan sesiapa yang membaca ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
maka ayat selepas itu adalah perintah. Ada perintah yang diperintahkan kepada kita. So dalam ayat ini apa yang diperintahkan kepada kita? Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi SAW dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sebaik-baiknya kepada baginda. Ayat ini merupakan perintah untuk kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ada kalanya selawat ini wajib, ada kalanya dia menjadi sunat. Bergantung. Contohnya, wajib bila kita sembahyang. Satu daripada rukun qauli dalam sembahyang ialah membaca selawat. Paling kurang, Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga dengan solat jenazah. Kan? Solat jenazah lepas Fatihah, rukun kedua kena selawat. Biasanya selawat ni orang baca selawat Ibrahimi panjang. Boleh baca selawat pendek je. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Jadi ulama bersepakat berdasarkan kepada ayat ini, hukum berselawat kepada Nabi SAW adalah wajib pada keseluruhannya. Cuma tidak dinyatakan secara detail berapa banyak nak selawat, dekat mana tempat nak berselawat, bila nak berselawat. Namun di sana ada beberapa seperti yang saya sebut tadi, antaranya apabila kita sembahyang, ketika tahiyat akhir, ketika solat jenazah. Ini antaralah. Dan ada juga yang sunat. Bila kalau kita kaitkan dengan sembahyang masa tahiyat awal. Tahiyat awal. Dan dituntut juga untuk kita berselawat apabila kita mendengar nama baginda Nabi SAW disebut. Kita dituntut untuk berselawat. Kita menulis, biasa kalau orang menulis ni, bila ditulis nama Nabi Muhammad, diikuti dengan selawat. Kita ringkaskan, kita tulis short form, SAW. Itu bukan so. Itu sallallahu alaihi wasallam. Ni ada yang baca Nabi Muhammad so. Nabi Muhammad atau ganti nama. Contohnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dituntut kepada kita menyebut apabila kita mendengar nama ataupun ganti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ditulis. Okey, kita lihat antara lafaz-lafaz selawat. Saya petik berdasarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang paling ringkas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang kita dengar orang baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebenarnya wa ala ali Muhammad. Ali itu ialah atas keluarganya, keluarga baginda. Ada yang menambah sayyidina. Yang ini jumhur ulama mazhab Syafi'i dia kata boleh. So tak ada masalah. Ada yang menyebutkan sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
lafaz lain, yang ini yang rasanya kebanyakan kita baca ketika tahiyat akhir, yang disebut sebagai seafdal-afdal selawat. Yang tadi dan yang ini antaranya lah yang mungkin kita dah biasa baca yang ini rasanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini antara lafaz yang biasanya kita di Johor ni baca yang ini ketika tahiyat akhir. Ada lafaz-lafaz lain, mungkin kalau tuan-tuan dengar orang baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi, untuk isteri-isteri baginda dan keturunan baginda, zuriat baginda. Kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini antara lafaz. Ada satu lagi yang tadilah yang kama sallaita ala ali Ibrahim. Kemudian yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud disebut Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Saya merahkan tu, itu antara perbezaan selawat. Kalau kita jumpa yang ini ada nas, maknanya ada sandaran hadis baginda Nabi SAW yang boleh juga kita membaca seperti ini. Satu lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Okey, itu beberapa selawat ke atas Nabi SAW. Cuma yang kita biasa baca, satu yang pendek, satu lagi selawat Ibrahimi yang kita baca ketika tahiyat akhir. So kita lihat kelebihan selawat. Saya teringat masa kecil-kecil dulu, masa sekolah, cikgu selalu pesan. Dia kata kalau kita ni budak-budak tengah belajar ni, dia kata banyakkan selawat. Nak periksa banyakkan selawat. Ni nak jawab peperiksaan ni. Sebelum masuk dia orang periksa tu, dipesan baca selawat banyak. Kita masa tu pun baca je lah. Tapi bila kita dah belajar, kita jumpa hadis-hadis, oh rupanya memang ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang akan dilapangkan, akan dimustajabkan apa yang kita pohon, apa yang kita minta bila kita banyak berselawat. Bila kita dalam keadaan susah disuruh berselawat, rupanya ada hadis yang menyebutkan akan ditunaikan hajat seseorang yang berselawat kepada Nabi SAW. So antara hadis yang menyebutkan tentang kelebihan berselawat, man shalla alayya marratan wahidah, sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali, kataballahu azza wa jalla lahu biha asyra hasanat, akan dicatat baginya 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain, malaikat berselawat kepada orang yang berselawat itu sebanyak 70 kali. Tadi saya dah sebut kan, kalau malaikat berselawat, malaikat memohon doa keampunan untuk orang yang berselawat. Lagi banyak kita baca, maka lagi banyaklah kebaikan yang kita dapat.
dan lagi banyaklah doa keampunan daripada para malaikat. Kemudian disebut tentang orang yang berselawat ini, dia akan mendapat syafaat. Awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat, ataupun dalam bahasa yang lain, yang paling berhak mendapat syafaat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi orang yang banyak berselawat ni, maka dia antara orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Berapa banyak nak baca? Bacalah sebanyak mungkin. Bagi setengah orang, sebab itu kenapa dia ada tasbih dekat tangan dia. Tujuan dia supaya dia konsisten. Kalau sehari dia baca selawat 100 kali, so dia akan konsisten 100. Sama ada tasbih biji ke, ataupun yang elektronik tu kan. Selagi belum sampai 100, dia akan terus baca. Ada orang yang mungkin konsisten 1000. Dan tujuan dia supaya dia istiqamah. Kalau tak ada tu, dia mungkin kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kita ni, kalau tak ada yang memacu, kita ikut kita lah. Jadi satu cara, kenapa orang dulu-dulu dia pegang tasbih? Bukan nak tunjuk kat orang bahawa dia berwirid, tak. Antaranya supaya dia istiqamah dengan wirid-wirid yang dia telah baca. Dan orang yang berselawat kepada Nabi ini antara yang disebut tadi, dia akan mendapat selawat daripada para malaikat ataupun doa keampunan. Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihil malaikah ma dama yusalli alayya falyuqillal abdu min zalik aw liyukthir. Tidaklah seseorang hamba itu berselawat kepadaku melainkan para malaikat berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Tadi kita dah sebut selawat malaikat ialah mohon keampunan untuk kita. Malaikat yang tak berdosa ni berdoa agar dosa kita diampunkan bila kita berselawat. So siapa tak nak doa seorang satu makhluk yang tak ada dosa, iaitu malaikat, maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Maknanya berselawat ini adalah satu yang dituntut pada kita. Kemudian ada hadis yang menyebutkan antara waktu yang kita digalakkan berselawat. Ada yang kata malam Jumaat dan hari Jumaat. Ada hadis. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku di setiap hari Jumaat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Juma'ah. Kerana selawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang paling banyak selawat ke atasku, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku. Maknanya ada hadis yang menyebutkan secara khusus dalam bab beramal. Walaupun hadis ini setengah ulama hadis kata tak kuat, tapi dia tetap boleh dijadikan hujah untuk amalan, untuk kita melakukan amal, membanyakkan selawat pada hari Jumaat. Kemudian berselawat ini, hadis ini pun saya dah baca pada minggu sebelum ini.
Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang banyak mana dia nak berselawat ketika berdoa. Lalu Rasulullah kata, terserah, ma syi'ta, terserah pada kamu nak baca banyak mana selawat. Macam mana kalau aku berselawat dalam doaku 1/4 daripada doa? Maknanya kalau doa tu 1 minit, maknanya 1/4 tu 15 saat kita selawat. Rasulullah kata terserah. Namun fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau lebih daripada itu lagi bagus. Lalu Ubay bin Ka'ab kata, macam mana kalau separuh? Macam mana kalau 2/3? Dan akhirnya Rasulullah jawab jawapan yang sama, terserah. Lagi banyak, lagi bagus. Bagaimana kalau semua doa aku berselawat sahaja? So tuan-tuan, kita ni bila berdoa, hanya Allah yang tahu apa yang kita nak. Allah tahu, walaupun kita tak sebut dengan lisan, kita sebut dalam hati. Allah Maha mengetahui. Rasulullah kata, kalau macam tu, akan dicukupkan semua keinginanmu. Maknanya Allah akan menunaikan apa yang kamu hajatkan. Dan akan diampunkan semua dosa-dosamu. Sebab itulah kenapa kita disuruh untuk banyakkan berselawat, termasuk di dalam berdoa. Ada satu hadis yang lain, lebih kurang sama, cuma di hujung tu ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan semua doaku berselawat untukmu? Lalu Rasulullah kata, izan yakfikallah ma ahammaka min dunyak wa akhiratak. Kalau macam tu, maknanya doa kamu tu kamu semua berselawat, kalau macam tu Allah akan menghindarkan kamu daripada kesusahan di dunia dan kesusahan di hari akhirat. Jadi orang yang susah, yang ada masalah, yang stres, kan, mikir macam-macam, berhadapan dengan musibah, banyakkanlah berselawat. Kerana ada hadis yang sebut, kalau kita jadikan doa kita itu semua berselawat, kata Rasulullah, nescaya Allah akan menghindarkan kamu daripada kesusahan. Bukan kesusahan dekat dunia aja, malah kesusahan di hari akhirat. Dan seperti yang kita sedia maklum, mana-mana doa yang tidak ada diiringi dengan selawat, so doa tu tidak mustajab. Ada kisah seorang sahabat masuk masjid ketika Rasulullah dan para sahabat sedang duduk di semayang. Lepas tu dia mengangkat tangan dan berdoa. Doanya tu terus sahaja, Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunkan aku dan rahmatilah aku. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah menegur, kamu terburu-buru dalam berdoa. Rasulullah kata, apabila kamu melaksanakan solat, maknanya lepas sembahyang, duduk, ucapkanlah pujian pada Allah, pujian pada selawat kepada baginda, kemudian barulah minta. Maknanya bila kita memohon, kita biasanya kita baca yang ringkas. Kalau kita nak doa makan, macam mana kita baca? Allahumma barik lana. Terus saja kan? Boleh? Boleh. Tapi Rasulullah menegur sahabat ini, puji-pujian kepada Allah dulu, selawat kepada Nabi, lepas tu baru minta. Biasanya kita akan mula dengan Alhamdulillah, paling tidak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas tu tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adab yang kita diajar. Rasulullah tegur sahabat tadi, lepas mayang terus berdoa. Tanpa puji-pujian dulu pada Allah, tanpa selawat ke atas Nabi, terus minta. Lalu Rasulullah kata, kamu ajilta, kamu ni tergesa-gesa, terburu-buru. Setelah peristiwa itu, mereka yang lain, sahabat-sahabat yang lain ni, ketika berdoa, dia akan memuji Allah, berselawat, kemudian barulah meminta. Kemudian Rasulullah kata, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang bersolat, berdoalah, sudah tentu doamu akan dimakbulkan. Biasanya kita lepas sembahyang kita akan berdoa. So kalau kita nak mustajabnya doa, satu daripadanya ialah berselawat ke atas Nabi. Sebab itu ada hadis yang lain sebut, kullu du'a mahjubun hatta yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa terhalang, terhijab, sehingga dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi hadis seperti mana yang disebut oleh Razin Ibnu Muawiyah di dalam kitabnya, ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu tergantung, terhenti di antara langit dan bumi. Maknanya tak lepas, berada di awang-awangan, tengah-tengah. La yas'adu hatta yusalla alayya fala taj'aluni kagumar rakib yusallu alayya awalad du'a wa awsatuhu wa akhirahu. Maka janganlah, dia kata tidak dapat naik sebelum dibacakan selawat untukku, maka janganlah kalian jadikan diriku bagai bekas air, pembungkus air, kan bila air dah diminum, pembungkus tu kita cempak aja, buang. Bacalah selawat untukku di permulaan doa, di akhirnya dan juga di tengah-tengahnya. Yang kita nak ialah doa tu, kan? Yang kita nak air tu. Namun Rasulullah kata dalam hadis ini, jangan kalian jadikan, dia kata, aku ini seperti pembungkus. Kita dah tahu Rasulullah ajar doa tu, kita baca doa tu je. Sedangkan antara adab yang kita diajar ialah puji-pujian pada Allah dulu, lepas tu selawat ke atas Nabi. Lepas tu tutup. Cuma dalam hadis ini dia kata, selawat ke atasku di awal, awalad doa, wa awsatahu, di tengah-tengah, wa akhirahu, di hujung, di akhir. Kalau tidak, doa kita tu tergantung-gantung. Jadi kalau kita nak doa tu naik tanpa hijab, maka jangan dilupakan selawat kepada baginda Nabi SAW. Banyak berselawat kepada Rasulullah SAW merupakan tanda kecintaan seseorang kepada baginda Nabi SAW. Kerana para ulama menyebutkan, siapa yang cintakan sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Minggu lepas saya sebut cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada seseorang, dia akan selalu menyebut. Sebut. Kadang-kadang tengah tidur pun sebut. Tengah tidur pun sebut. Orang yang dia sayang, orang yang dia cinta. So kalau kita mencintai Rasul, maka menyebut Rasulullah ini dalam bentuk selawat.
Dan ada kisah Abdul Rahman bin Auf. Satu ketika dia bersama dengan Rasulullah pergi ke kebun kurma. Kemudian Rasulullah bila dia sampai kat kebun tu, Rasulullah sujud. Sujudnya agak lama. Sehingga Abdul Rahman bin Auf merasakan ada sesuatu yang tak kena kepada Rasulullah. Takut bimbang Rasulullah meninggal dunia. Dia pergi dekat dengan Rasulullah. Bila dia pergi dekat tu, Rasulullah pun bangun daripada sujud. Lalu Rasulullah tanya dia, kenapa wahai Abdul Rahman? Lalu Abdul Rahman beritahulah, aku tengok engkau lama sangat, jadi aku bimbang sesuatu berlaku. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya ketika itu Jibril telah datang kepadaku, kemudian menyampaikan berita ini. Mahukah kamu aku berikan berita gembira? Iaitu Allah Azza wa Jalla berkata, sesiapa yang berselawat kepada engkau, kepada Rasulullah, nescaya aku akan berselawat kepadanya. Allah akan berselawat untuknya. Maknanya Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berselawat. Kan tadi kita sebut Allah berselawat itu antaranya ialah, maksudnya Allah memberi rahmat kepada orang tersebut. Dan sesiapa yang mengucapkan salam kepadamu, nescaya aku mengucapkan salam kepadanya. Allah memberikan kesejahteraan kepada orang yang mengucapkan salam kepada baginda. Bila mendengar berita yang dikhabarkan oleh malaikat, lalu Jibril lalu Rasulullah sujud syukur. Itu yang lama sujud tu. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita, orang yang berselawat kepada Rasulullah, dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sebut selawat ini, kalau malaikat, bila kita berselawat, malaikat akan berselawat. Malaikat berselawat itu adalah memohon doa keampunan untuk kita. Dalam hadis ini disebut, iza sallar rajul ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis ajza'a anhu ma kana fi zalikal majlis. Apabila seseorang itu berselawat kepada Nabi sekali je dalam sesebuah majlis, apa sahaja majlis, contohnya majlis macam ni lah, kita buat mesyuarat, majlis juga, kita gotong royong, majlis juga, kita buat pertemuan, majlis juga, majlis perkahwinan, nikah dan sebagainya. Siapa yang baca sekali, dia kata mencukupi sepanjang dia berada di majlis tersebut. Apa maksud mencukupi? Antara maksudnya, dalam majlis ni kadang-kadang kita ada buat silap, kan, salah. Bila kita berselawat sekali, hadis sebut kita akan dapat 10 ganjaran. Antaranya ialah kebaikan. So kebaikan dekat situ boleh menghapuskan dosa. Itu satu. Yang kedua, orang yang berselawat, ada hadis yang sebut sekali dia berselawat, malaikat akan berselawat 70 kali untuknya. Dan selawat malaikat ialah doa memohon ampun kepada orang tersebut. Itu maksud hadis ini. Maknanya sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya sekali. Ustaz kata sekali je, jadi saya baca sekali je lah, kan? Kalau boleh baca lebih, silakan. So bukan semestinya sekali. Dan ada hadis yang sebut, tidaklah satu kaum yang berada dalam sesebuah majlis yang tidak di dalamnya tidak disebut nama Allah, yang di dalamnya tidak selawat ke atas Nabi, melainkan majlis itu berada dalam keadaan kesedihan, duka cita, penyesalan. Kita sambung sikit lagi. So majlis yang tidak dibacakan ataupun disebut nama Allah, tidak berselawat ke atas Nabi, dia kata majlis itu berada dalam keadaan kesedihan, duka cita dan penyesalan. Dan kalau Allah menghendaki musibah dalam majlis tersebut, boleh saja ditimpakan. Begitu juga kalau Allah ingin mengampunkan, maka akan diampunkan.
Kemudian diberi peringatan kepada kita, orang yang tidak berselawat ketika nama Rasulullah disebut sebagai al-bakhil, kedekut. Bakhil, kedekut. Orang yang kedekut apabila nama baginda Nabi SAW disebut, dia tidak berselawat kepada baginda. Bila kita dengar nama Rasulullah disebut, sama ada namanya, ganti namanya, pangkat kerasulannya, maka kita dituntut untuk berselawat. So ada dua wajah yang kita boleh sebut. Bila orang sebut contohnya nama Nabi Muhammad, kita akan sambut dengan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ini antara yang kita boleh sebut. Selain daripada mungkin kita nak berselawat, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh juga. Dan ada hadis yang menyebutkan raghima. Raghima ni kalau bahasa kita kasarnya celakalah, kecelakaan, terhina. Orang yang ketika nama Rasulullah disebut tetapi dia tidak berselawat kepada baginda. Berdasarkan kepada hadis ini, maknanya satu tuntutan kepada kita bila disebut nama Rasulullah, kita dituntut untuk berselawat kepada baginda. Antaranya yang pendek tadilah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut man zukirtu indahu, sesiapa yang terlupa. Terlupa ni dia tak kisah, berselawat untukku ketika namaku disebut, maka dia telah menyimpang jauh dari jalan ke syurga. Na'udzubillah. Kita nak masuk syurga, kita tak nak jalan selain daripada itu. Kemudian kita diingatkan, kalau nama Rasulullah disebut, jangan lupa untuk berselawat kepada baginda. Ada hadis yang lain yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian jadikan kuburku seperti hari raya. Ada dua benda kan. Satu, jangan jadikan rumah kita sunyi sepi, macam kubur. Yang kedua, Rasulullah ingatkan, jangan jadikan kubur Rasulullah itu tempat untuk perayaan. Maknanya kubur bukan tempat perayaan. Kita pergi ziarah, ada adab ziarah, kan? Kemudian disebut wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan berselawatlah untukku, kerana sesungguhnya bacaan selawat kalian akan sampai kepadaku di mana kalian berada. Baca selawat ni dekat mana-mana. Tak mesti masa pergi ziarah makam Rasulullah. Lagilah sekarang ni kan musim Covid, nak pergi umrah pun tak boleh, haji pun tak dapat, kan? Selawatlah dekat mana-mana. Tak semestinya ketika ziarah makam baginda. Kalau tengok hadis ini, maknanya jangan jadikan rumah kita kubur. Satu daripada caranya ialah berselawat. Selain daripada ada hadis yang lain suruh kita baca Quran. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau tak nak rumah kita macam kubur, kubur ni tempat yang sunyi, sepi, maka selawatlah. Mudah-mudahan bila banyak selawat, rahmat akan turun. Kasih sayang Allah akan ada di situ. Saya ingat orang tua-tua dulu dia kata, banyakkan selawat supaya sejuk, dia kata. Kadang-kadang kan kita duduk kat rumah rasa panas, kan? Panas apa? Asyik nak marah orang.
Tengok muka anak, geram aja. Tengok muka isteri, geram aja. Asyik nak marah. Banyakkan selawat, mudah-mudahan dia menyejukkan kita. Turun rahmat Allah untuk kita. Dan saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Waktu berselawat tu bila-bila lah kan. Kita pun boleh berselawat di mana-mana. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis.